Ya, terima kasih Sahi. Sarawak memberi tumpuan untuk memperkasa industri hiliran dan pembuatan perabot yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi berbanding industri huluan. Timbalan Premier merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, bagi tujuan itu Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka akan bekerjasama dengan pihak industri untuk membangunkan furniture park di Kuching dan Tanjung Manis di Muka. Dato' Amar Awang Tengah berkata prasarana dan kemudahan sedemikian akan dapat menjadi pemangkin bagi pelabur tempatan dan asing dalam industri perabot khasnya untuk pasaran ekspor. Beliau menambah pusaka juga telah terlibat dalam beberapa kolaborasi dengan agensi lain serta Institut Pengajian Tinggi dalam penyelidikan dan pembangunan R&D untuk ladang hutan, buluh dan spesies tempatan. Dato' Amar Awang Tengah yang juga pengerusi Lembaga Pengurusan Pusaka berkata demikian pada Majlis Penyampaian Sumbangan Derma Pusaka dan Anak-anak Syarikat Pusaka di Kuching. Sebanyak 62 buah pertubuhan kebajikan dan badan bukan kerajaan menerima sumbangan pada majlis berkenaan. Ibu bapa atau penjaga diingatkan supaya berwaspada terhadap keselamatan kanak-kanak di bawah jagaan ketika menggunakan eskalator terutama semasa membeli belah untuk perayaan Aidilfitri ini. Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sarawak, Insinyur Dr. Nur Halim Hassan berkata, faktor manusia dikenal pasti sebagai faktor utama kemalangan di eskalator berlaku. Insinyur Dr. Nur mendedahkan seringkali siasatan oleh JKKP mendapati punca kemalangan adalah kurangnya pengetahuan tentang amalan penggunaan eskalator yang selamat serta sikap lalai dalam kalangan penjaga kanak-kanak. Jelasnya antara contoh perbuatan tidak selamat tetapi popular dalam kalangan pengguna ialah bersandar pada susur tangan eskalator, berdiri sambil memandang arah berlawanan, bermain dengan bucu tepi dan berus keselamatan dan memakai pakaian labuh hingga ke lantai. Sehubungan itu, Insinyur Dr. Nur Halim memberitahu antara tips keselamatan penggunaan eskalator yang boleh diamalkan termasuk berhati-hati ketika melangkah naik dan turun dari eskalator. Selain itu, ibu bapa atau penjaga diingatkan untuk sentiasa mengawasi kanak-kanak di bawah jagaan seperti mendukung kanak-kanak kecil adalah lebih baik daripada membiarkan mereka menaiki sendiri eskalator. Mereka juga diminta berhati-hati dengan tali kasut longgar, skarf, pakaian atau kain mencecah lantai kerana dikuatiri tersekat pada celah-celah eskalator. Menurut Insinyur Dr. Nur Halim, eskalator yang dipasang di Malaysia adalah sebuah jentera yang tertakluk pada Akta Kilang dan Jentera 1967 iaitu wajib didaftarkan dengan JKKP bagi menjamin reka bentuk mengikut piawaian ditetapkan serta pemasangan peranti-peranti keselamatan bagi menjamin keselamatan pengguna. Permohonan bagi skim pembesaran kampung SPK Gedong Baru di Gedong yang dibangunkan oleh Jabatan Tanah dan Survey Sarawak JTS akan mula dibuka esok. Unit Perhubungan Awam Ibu Pejabat JTS dalam kenyataannya berkata mereka yang layak boleh membuat permohonan berkenaan. Setiap permohonan boleh dibuat dengan melayari laman sesawang tertera yang akan diproses oleh JTS bahagian Samarahan. Sebarang pertanyaan mengenai permohonan SPK Gedong Baru, Gedong boleh menghubungi JTS bahagian Samarahan di talian 082 671213 atau email landsurvey@eliassarawak.gov.my. Menurut kenyataan itu, Kerajaan Sarawak menerusi JTS melaksanakan projek skim penempatan semula SPS dan SPK yang menyediakan lot-lot kediaman yang lebih selesa, terancang dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas seperti rangkaian jalan, sistem perparitan, bekalan air serta bekalan elektrik. Selain itu, Kerajaan Sarawak turut memperkenalkan dasar baharu iaitu penambahbaikan terhadap spesifikasi dan komponen infrastruktur asas di skim-skim baharu SPS dan SPK yang akan dilaksanakan. Projek SPS dan SPK ini lebih tersusun dengan menggunakan pendekatan baharu seperti penambahbaikan infrastruktur asas seperti jaringan jalan raya yang dahulunya hanya jalan batu, kini dinaik taraf kepada jalan berturap.
Bersempena dengan peringatan Hari Polis ke-215, seramai 50 penganut agama Buddha terdiri daripada warga kerja polis Diraja Malaysia PDRM, pesara PDRM dan orang awam hadir dalam upacara sembahyang keagamaan Buddha yang diadakan di Kuching Buddhist Society pagi tadi. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak ACP Lim Bak Pai selaku tetamu kehormat yang hadir berharap upacara tahunan ini dapat memelihara kelestarian budaya dan kepercayaan setiap bangsa saling hormat menghormati dan bertolak ansur. Beliau yang ditemui media selepas upacara sembahyang keagamaan Buddha di Kuching Buddhist Society. Selepas upacara itu turut diadakan penyampaian sumbangan kepada warga kerja dan pesara PDRM. Persatuan Badan Bukan Kerajaan NGO serta Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK khususnya di Miri sentiasa diingatkan agar memanfaatkan geran projek kecil luar bandar MRP yang dipohon selari dengan tujuan permohonan seperti membina projek dan sebagainya. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata ini kerana terdapat segelintir NGO JKKK atau persatuan menerima peruntukan MRP namun tidak melaksanakan apa yang dipohon, sebaliknya hanya disimpan dalam akaun. Beliau atas sebab itu apabila mereka memohon lagi geran MRP, permohonan tidak akan diluluskan kerana peruntukan atau projek sedia ada belum dilaksanakan. Sehubungan itu, beliau menasihatkan mana-mana NGO, JKKK atau persatuan supaya melaksanakan projek yang dipohon apabila sudah menerima peruntukan. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian cek kepada beberapa persatuan NGO dan JKKK di Pusat Khidmat Masyarakat Dun Mulu di Miri baru-baru ini. Pada majlis tersebut, seramai 15 NGO, persatuan dan JKKK menerima cek peruntukan MRP manakala 2 JKKK pula menerima cek projek khas. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Evi.